Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. نشكر الله على نعمة الإسلام والإيمان وهما نعمتان كبيرتان للإنسان. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك نتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, yang berbahagia Setiausaha Haji Miswan bin Yunus, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Haja Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja dan warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali kita rafakkan dulu rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita teruskan kelas Al-Quran kita pada malam ini. Saya diberitahu pada petang tadi, Ustaz Aiman minta saya mulakan majlis sebab beliau akan masuk nanti sekejap lagi, insya-Allah. Okey. Hari ini kita sentuh masih lagi tanda mati. Masih lagi tanda mati, iaitu kenapa kena belajar tanda mati, iaitu salah satu asas membaca Al-Quran. Saya dah membaca Quran asasnya ada 6. Asas ada 6. Ni dia. Yang pertama, belajar makhraj dan sifat huruf. Makhraj ni huruf-huruf hijaiyah yang ada tempat keluar dia. Kemudian sifat dia. Sifat ada berlawan, ada yang tanpa lawan. Itu kita belajarlah. Yang kedua, baris atas, bawah, hadapan. Cara membunyikan dia mengikut lahjah Arab, cara bukaan mulut yang bertepatan dengan lahjah Arab. Yang ketiga, tanwin. Membunyikan huruf yang bertanwin. Ada bentuk-bentuk tanwin yang perlu kita kenal pasti dan membunyikan dengan tepatlah ikut tanda tu. Yang keempat, malam ni kita bincang yang keempat ni, tanda sukun. Tanda sukun. Ni kita bincang ni. Okey, tanda sukun ni, untuk pengetahuan, tanda sukun ini dia kadarnya bunyinya setengah harkat atau setengah daripada satu harkat lah. Dan bunyinya tak sama seperti huruf tersebut berbaris atas bawah hadapan. Atas atau bawah atau hadapan. Dia bunyi dia tak sama dengan yang bertanda mati. Sebab apa? Sebab yang bertanda mati kadar harkatnya lebih sedikit. Okey. Jadi kita mulakan. Tak boleh ingat masa, kita mulakan dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang bertanda mati. Mari kita lihat huruf yang bertanda mati. Yang pertama, Hamzah. Hari ini kita akan belajar macam mana nak matikan huruf bertanda mati tanpa huruf berbaris sebelumnya. Kenapa? Soalannya, kenapa kena belajar huruf tu bertanda mati tapi tak ada huruf berbaris sebelumnya? Sedangkan kalau nak matikan huruf, ada yang beritahu pada saya dan saya ada dengar yang katakan huruf hijaiyah ni kalau bertanda mati, tidak ada huruf sebelumnya berbaris, dia tak boleh dimatikan. Itu adalah kenyataan yang salah. Kena perbetulkan. Kenapa? Sebab faktanya dalam Quran, kalau mengharapkan huruf yang berbaris atas, bawah, hadapan, sebelumnya baru huruf tu boleh dimatikan. Kesannya, itu yang berlaku sekarang ni. Kesannya huruf hijaiyah yang bertanda mati tak dapat dimatikan dengan betul. Tak dapat dimatikan dengan betul dan sempurna. Sebab dalam Quran, bukan semua huruf yang bertanda mati sebelumnya berbaris. Bukan semua. Malah banyak yang huruf sebelum huruf bertanda mati ni, sebelumnya huruf bertanda mati juga. Contoh,
Contoh, huruf zal. Sebab tu huruf zal. Kita nak matikan zal. Tapi sebelum zal tak ada huruf berbaris. Sebelumnya huruf kha bertanda mati. Macam mana nak matikan? Tak biasa matikan. Sebab apa? Kenyataan. Memandangkan ada kenyataan menyatakan huruf bertanda mati ni perlu ada huruf berbaris sebelumnya. Tak boleh. Tak semestinya. Jadi kesannya macam huruf zal ni. Macam mana nak matikan? Ramai yang baca dengan hilang bunyi. Pertama hilang bunyi zal tu. Kha ada. Zal hilang. Ada yang baca yang salah begini. Akhz. Kha dengan zal dicantum. Akhz. Jadi rosak tak bunyi huruf kha? Rosak. Jadi itu antara bunyi yang tidak tepat sebab tak belajar huruf zal bertanda mati. Dimatikan sendiri tanpa ada huruf berbaris sebelumnya. Itu kena latih. Lagi mana huruf yang susah, yang kadang-kadang yang bila nak matikan tak pandai bunyi. Kenapa? Sebab tak ada huruf berbaris sebelumnya. Tengok huruf shin. Huruf shin sebelumnya huruf ra mati. Ini yang masalah orang tak boleh nak matikan. Kenapa tak pandai nak matikan? Sebab sebelum shin tu huruf mati pula. Huruf ra yang bertanda mati. Jadi shin susah nak matikan. Nampak? Ni antara puncanya. Kita mengharapkan huruf yang berbaris sebelum huruf bertanda mati. Tapi kita harapkan cerah sampai ke tengah hari. Rupanya hujan di tengah hari. Macam mana? Kita mengharapkan cerah sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Untuk pengetahuan saya kena beritahu ni. Buku asas Quran, Iqra, Qiraati, Al-Baghdadi, Kaedah Al-Matin dan banyak lagi kaedah buku asas tu dia tidak ada menjelaskan perkara yang saya terangkan ni. Tidak ada menjelaskan. Jadi apa perlu buat? Saya dengan inisiatif saya terpaksa tulis pakai tangan sendiri. Tak ada contoh, kalau jelas saya tekat gambar je senang. Saya tulis sendiri ni, nampak ni. Saya tulis sendiri semua huruf-huruf yang mati tanpa berbaris sebelumnya. Nampak? Daripada Hamzah sampai Ya tu. Daripada Hamzah, nampak? Hamzah tu mati sebelumnya huruf bertanda mati juga. Nampak? Semua sekali huruf ni saya buat sampai huruf Nun, Waw, Ha, Ya. Sampai Ya tu buat. Kenapa? Sebab tak ada contoh dalam buku. Dan kenapa saya kena wujudkan benda ni? Huruf bertanda mati dibunyikan sendiri. Kenapa saya wujudkan? Sebab nak menyelesaikan masalah bacaan dalam masyarakat kita yang tak mati huruf di hujung. Alasannya tak ada baris sebelumnya. Jadi tak pandai nak matikan. Nampak? Contoh lagi. Ni. Huruf nun dalam suratul Mulk. Nak matikan nun macam mana? Sebelumnya huruf dhad bertanda mati. Nampak? Sebab tak pandai nak matikan huruf yang mati sebelumnya tak ada baris. Mana pandai? Sebab alasannya tadilah. Alasannya tak boleh matikan huruf yang bertanda mati kalau tidak ada huruf yang berbaris sebelumnya. Itu alasannya. Itu tak boleh guna alasan tu. Bila guna lagi tu, macam ni. Dia boleh jumpa perkataan seperti yang saya tunjuk ni. Jumpa perkataan Al-Quran ni saya ambil ni. Tak pandai matikan. Sebab berpegang pada kenyataan itu. Itu kenyataan yang tidak tepat. Jadi, kenyataan yang menyatakan huruf bertanda mati tidak boleh dibunyikan tanpa huruf berbaris adalah kenyataan yang kena dibuang dalam minda kita supaya kita boleh baca huruf-huruf yang bertanda mati ni tanpa huruf berbaris sebelumnya. Kena buang tu dulu, buang kenyataan yang saya sebut tadi tu jauh-jauh, baru kita buat balik kenyataan yang baru. Apa kenyataan yang baru? Huruf hijaiyah yang bertanda mati mampu dimatikan dengan sendiri tanpa huruf yang berbaris sebelumnya. Ambil kenyataan yang baru. Baru kita boleh belajar hari ni. Baru boleh nun mati tu boleh dimatikan. Wa yaqbil. Baru nun tu mati dengan jelas. Kalau tidak, tak pandai nak matikan. Bi'al. Pak. Wasabbih. Matikan bawah. Wasabbih. Matikan sendiri. Wasabbih. Mati, kena mati. Sebab tak biasa. Mati tak pandai mati. Mati pedas je. Wasabbih. Bulat tak pandai mati. Sebab tak dilatih. Tak disentuh, tak pernah diuji dan dilatih. Ini malam kita bincang.
Tak apa, hari ini malam kita berlatih daripada huruf Hamzah dulu. Okey. Kita mula dengan Hamzah dulu. Hamzah yang mati sendiri, macam mana nak matikan dia? Hamzah kalau nak matikan dia, pertama sekali satu je sifat dia yang kita kena ingat, iaitu syiddatun. Apa maksud syiddatun? Apa maksud syiddatun? Menahan suara ketika mati. Menahan suara ketika mati. Tahan suara. Hamzah, cara bacanya tahan suara. Tapi Hamzah ni saya ingat tak ada masalah sangat. Dia tak susah sangat. Dia boleh dipelajari lagi. Boleh dilatih. Banding huruf lain banyak yang susah. Okey, Hamzah. Macam mana nak matikan? Tahan suara dekat makhraj dia. Tahan suara dekat tempat keluar dia. Contoh, kita ambil tadi. Ikut saya baca matikan Hamzah, ditahan suara dia. Jangan tahan sikit-sikit, tahan terus. Contoh ni tengok saya baca. Syai. Tahan terus kat pangkal halkum. Syai. Tahan terus. Macam tu. Cuba baca semua. Kat mikrofon boleh baca. Syai. Tahan terus. Syai. Ada orang tahan terus Hamzah tu memang tu sifat dia. Dia mati dengan tahan terus suara. Jangan terkeluar sikit-sikit. Ada orang baca dia keluar tersekat-sekat, tu tak boleh. Contohnya syai, dia keluar suara terlepas gitu. Ataupun kalau duduk tengah-tengah perkataan, huruf Hamzah tu dibunyikan juga, dia terlepas. Ta'muru, salah sifat. Sifat syiddah tahan tu. Nyalahi sifat syiddah tu, menahan. Tahan terus. Ta'muru. Tahan terus Hamzah tu. Ta'muruna. Cuba ni. Cuba baca. Ta'muruna. Murun. Dia mesti tahan. Huruf Hamzah tu jangan terlepas macam ni. Yang ni salah. Ta'muruna. Dia terlepas gitu salah. Itu sifat yang bukan pada Hamzah. Tu saya sebut tadi syiddatun, maksudnya tahan terus suara pada makhraj Hamzah. Okey, tu Hamzah ingat tu Hamzah yang pertama. Yang kedua huruf apa tadi? Huruf ba pula. Nanti kita buat satu-satu huruf ni. Huruf ba, ni kalimah di dalam Quran kita cari dalam Quran Nampak ba tu mati sebelumnya pun huruf bertanda mati. Yang ni susah ni. Tapi boleh dibetulkan, boleh dibiasakan. Ba mati macam mana ba mati? Tengok sifat dia. Ba kalau mati yang pertama mesti syiddah, tahan suara juga. Tapi pada makhraj dia tempat keluar dia kat mana? Bibir, tahan suara di bibir. Bibir rapat. Dah rapat. Rapat bibir, tahan suara kat belakang bibir. Kemudian qalqalah, pantulkan. Dengan saya buat, ni dia mati sendiri. Dengan tahan suara kat bibir, tahan. Pantulkan. Ba. Tahan. Ba. Tahan. Ba. Tu cara dia mati. Kena latih, kena biasakan. Jangan mengharapkan lagi baris sebelumnya berbaris. Tak mau. Jangan harapkan huruf sebelumnya berbaris. Dia mati sendiri. Sendiri mati. Tak apa. Berdikari. Sendiri mati, sendiri bunyi. Sendiri bunyi. Tahan suara. Pantul. Ba. Cuba. Tahan bibir. Ba. Lagi. Dan ba. Lagi sekali. Ba. Yes, begitu saja. Tak perlu huruf berbaris. Kalau tak ada berbaris, tak boleh bunyi. Salah. Boleh bunyi sendiri. Mati dengan sendiri walaupun dia tidak ada huruf berbaris sebelumnya. Jadi sekarang kita latih. Dah bunyi. Sekarang kita pergi dalam latihan kita. Yang dalam Quran ada satu kalimah. Tengok tu. Dia mati sendiri sebab sebelumnya bukan huruf berbaris. Sebelumnya ain bertanda mati juga. Ini yang kena latih. Kena biasakan. Mati sendiri. Dengan saya baca. Ar-ru'ba. Nampak tu? Ar-ru'ba. Nampak? Bila kita dah biasa matikan sendiri, jadi dia tak mengganggu sebutan huruf lain. Menyeret bunyi huruf lain. Tidak. Dia mati dengan bunyi dia yang sendiri. Walaupun dalam perkataan. Nampak? Ain mati sendiri. Tak ganggu ba. Ba mati sendiri. Tak rosakkan bunyi bercantum dengan ain. Okey? Dengar saya baca. Ar-ru'ba. Cuba baca. Ar-ru'ba.
الرؤبة الرعب. Kan bunyi dia الرؤبة cantik tu. Tak ada rosak bunyi dia. Nampak? Itu. Kena buat latihan begitu. Seterusnya. Okey. Ba okey. Huruf ta. Macam ni nak matikan ta ni. Tengok sifat dia. Makhraj dan sifat. Huruf ta. Dia kalau nak mati. Pertama tahan suara pada makhraj ta. Mana hujung lidah sentuh pangkal gigi atas. Hujung lidah sentuh pangkal gigi atas. Lidah sentuh atas. Suara tahan kat tu. Tahan suara. Syiddah maksudnya tahan suara. Lepas tahan suara, hamas. Hamas maksudnya lepaskan nafas. Nafas jangan tahan. Lepaskan nafas. Okey, naikkan lidah. Naikkan lidah. Lepaskan nafas. Naik lidah. Tahan suara. Lepas nafas. Lagi sekali. 1, 2, 3. Gitu bunyi dia. Naik lidah dan lepaskan nafas. Lepas nafas je. Lepas nafas tu, guna lidah. Guna hujung lidah tu. Jangan guna benda lain. Guna hujung lidah tu disentuh kat makhraj dan gelincirkan dia. Gitu. Jangan letakkan huruf berbaris sebelumnya. Tak ada at tak ada. Kita bunyi sendiri tu. Sendiri bunyi. Letak pada makhraj dia. Hujung lidah ke pangkal gigi atas. Gelincirkan lidah tu. Bunyikan nafas dia. 1, 2. Bunyi kan? 3, 4, 5. Itu. Kita ambil contoh. Contoh dari ayat. Okay. Tu contoh dari ayat. Oh, jelas bunyi dia. Sebab kita dah biasa mati sendiri kan. Cuba baca. Wara'ait. Tak mati. Hamas. Lepaskan nafasnya. Wara'ait. Macam tu. Wara'ait. Nafasnya keluar. Nafas. Wara'ait. Tak ada lagi. Nafas belum ada. Nafas. Itu suara itu syiddah je. Tahan je suara dia. Dia tahan suara. Tapi nafas jangan tahan. Nafas lepaskan. Huruf ta lepaskan kat hujung lidah tu. Wara'ait. Tu nafas. Wara'ait. 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 Gitu. Okey. Itu cara mati dia. Huruf ta sudah. Lepas tu huruf sa pula. Ni huruf sa macam mana makhraj dia? Huruf sa ni lidah kena keluar. Kena biasa latihlah diri. Lidah dilebarkan lidah. Lidah lebar. Keluarkan di gigi atas. Pegang gigi atas. Pegang. Lidah dah pegang gigi atas. Okey, lepaskan nafas. Dia punya cara mati dia satu je. Huruf sa ni. Huruf sa ni kita tengok. Sa. Dia mati dengan hamas. Nafas saja. Yang ni nak nafas saja. Suara tak nak. Nafas saja. Lidah keluar, pegang gigi atas. Lepaskan nafas kat sebelah gigi. Nafas 1, 2, 3. Cuba buat 1, 2, 3. Okey. Sekarang cuba kita aplikasi dalam ayat. Jadi Ruksa. Ni. Okey. Pastikan dia mati sendiri tanpa ganggu roh. Roh jangan ganggu roh tu. Roh tu biar di situ. Pastikan bunyi dia macam mana. Kita pastikan kita punya bunyi tu tepat. Okey. Jadi baca. Saya baca tengok. Al-Harth. 1, 2, 3. Cuba. Al-Harth. 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 Sa tak dengar. Nafas lepaskan. Al-Harth. Nafas. Lidah keluar. Nafas lepaskan. Tak dengar nafas.
Kuat sikit tekanan dia. Cuba lagi. Buat latihan sampai keluar. Lagi. Al-harth. Harus. Lepas habis roh mati, nafas. Nafas. Al-harus. Okey, roh mati. Al-har. Okey, pastikan bunyi roh jangan masuk pada sa. Ini contoh yang salah. Contoh al-har. Dia bunyi dia okey dah tapi sa tak ada pula. Yang kedua ada bunyi tapi sa tu dicantumkan roh dengan sa. Al-harth. Dicantum roh dengan sa. Tu tak boleh juga. Tak boleh cantum. Dia bunyi sendiri, sempurna sendiri bunyi ghain Dan sebelumnya tu. Okey. Al-harth. Cuba baca. Al-harus. Untuk urut sa jangan laju-laju Habiskan roh, lepas habis bunyi roh, bunyi sa saja. Jangan ada bunyi yang diseret daripada roh tu masuk ke urut sa. Al-har. Cuba baca. Al-harus. Nafas sa tak dengar. Al-harus. Okey, tak apa, boleh buat latihan lagi insya-Allah. Seterusnya. Huruf lepas sa jim. Jim. Macam mana nak matikan dia? Pertama tahan suara. Syiddah dulu. Tahan suara kat mana? Tengah lidah. Tengah lidah dia duduk. Tahan suara kat situ. Lepas tu jahar. Bila nak lepaskan suara tadi, pastikan dia jahar. Jahar maksudnya tak ada nafas langsung. Nafas langsung tak ada. Tahan terus nafas. Kemudian baru di qalqalah. Qalqalah maksudnya pantulkan dia balik. Tahan. Cara dia tahan. Suara kat tengah lidah. Tengah lidah naik tinggi, lekat. Tahan suara. Tahan suara. Tahan. Je. Pantulkan. Tahan. Tengah lidah tahan. Je. Pantulan begitu. Tahan. Je. Okay, cuba buat. Bunyikan pantulan jim. Cuba bunyi. Je. Tahan dulu suara. Lepas tu baru pantul. Je. Guna suara. Je. Pantul suara tak, bukan nafas. Bukan. Dia kata jahar. Jahar tu maknanya jangan ada nafas keluar. Je. Je. Apa? Je. Kali. Je. 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 Suara. Pantulan. Je. Tahan. Je. Pantul. Je. 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 Sekarang kita test kat ayat. Okay, jim. Ni jim yang bertanda mati ni. Ada 2 jim mati, dua-dua kena matikan dengan jelas. Cuba baca ni Al-hajj. Al-hajj. Jadi betul. Jim ada 2 bunyi kat situ. 2 bunyi jim. Jim yang mati. Al-hajj. Tu tahan dulu, tu jim mati, tahan dulu. Suara kat tengah lidah. Al-hajj. Tu jim mati. Jim yang pertama mati. Ada 2 jim tu. Jim yang kedua pantulkan mati. Al-hajj. 1 2 3 bunyikan. Al-hajj. Pantulan suara, jangan ada nafas. Tu tak boleh. Al-hajj. Al-hajj. Suara. Al-hajj. Je. Suara. Guna suara. Al-hajj. Al-hajj. Okey. Tu dia pantulan. Pantulan suara setelah dimatikan. Sebab jim ni dia memang bertanda matinya. Dia memang sifat dia menahan dulu suara, lepas tu baru pantul. Dan pantulan hanya suara semata-mata. Tidak ada campuran desiran ke, tafashi ke. Dia bacanya ni kan. Al-hajj. Itu bukan sifat dia bunyi. Jim tak ada sifat tu. Dia sifat dia suara je. Je, ji,
Ju. Dia tak ada je, ci, cu. Tak boleh. Suara saja. Tahan suara. Ya. Tahan suara. Ji. Tahan suara. Ju. Ju. Dia Ja. suara. Ji. Ju. Kalau mati. Al-hajj. Dia baca. Al-hajj. Itu cerita dia. Okey, boleh InsyaAllah Ustaz. Seterusnya. Huruf ha pedas. Ha pedas. Macam mana nak bunyi ha pedas ni? Apa ciri-ciri bunyi macam mana? Senang. Ha pedas dia satu je. Ha pedas ni kalau matikan dia, satu sifat yang kena sempurnakan. Yang lain tak ada masalah. Satu ni yang utama, iaitu nafas lepaskan. Dengan cara macam mana? Dihimpit nafas. Jangan lepas je suara nafas, nanti habis nafas. Himpit supaya nafasnya dikeluarkan sedikit tapi bunyi nafas kuat. Tengok saya guna nafas sikit tapi bunyinya kuat. Dihimpit. Cara nak kuat tu kan himpit nafas tu kuat. Dengan saya himpit baris atas. Himpit dulu. Nampak dia boleh bunyikan. Dia boleh bunyikan dengan perkataan. Contoh dia nak cakap saya. Himpit suara kat tengah kum, suara himpit nafas kat tengah kum. Himpit saya. Nampak? Tu bunyi suara yang dihimpit. Dia memang kuat. Sampai boleh berbisik, bunyi bisikan. Saya. Itu cara dia mesti kena himpit. Okey, jangan lupa himpit. Kalau tak himpit, bunyi ha tak jelas. Dia memang himpit, kena tekan dan baru bunyikan. Itu memang cara dia. Itu memang cara dia. Contoh ha ni. Okey. Ha mati, sebelumnya lam pun mati juga. Dengar saya baca, ada berapa bunyi ada kat situ? Wa, satu, ta, dua, lam, l, tiga, ha. Ada 4 bunyi. Wa, tal. Cuba baca semua. Betul kan? Wa, tal. Tu lam mati. Ada satu huruf tu yang saya bulatkan tu kena bunyi dengan sempurna. Macam mana? Okey, macam mana ha tu nak bunyi nak matikan? Himpit nafas kat tengah halkum. Himpit. Okey, keluarkan nafas yang dihimpit tu. Bunyi dia gitu, mati. Lebarkan mulut. Dia memang bunyi dia kuat. Dihimpit. Kalau tak himpit, tak bunyi macam tu. Cuba bunyikan. Himpit. Bunyikan. Kalau dihimpit nafas, kalau bunyi dia kuat, betul. Bunyi dia memang kuat. Kalau tak himpit, bunyi dia tak kuat, lemah. Malah dia membazirkan pula suara tu. Membazir suara tu sebab dia tak himpit betul-betul. Cuba sekarang kita aplikasi dalam ayat ni. Wa tal. Cuba bunyikan. Bunyi nafas itu bagi jelas. Wa tal. Wa tal. Bunyi nafas. Pimpit. Macam tu. Bunyi Arab. Boleh tu. Yang penting jangan cantumkan lam dengan ha tu. Yang salah macam ni, yang salah. Ni salah saya tunjukkan. Wa tal. Ha tak bunyi. Atau yang kedua, dicantum. Wa tal. Wa tal. Wa talah begini. Dia tiba-tiba bertambah pula baris sebagainya. Hati-hati Wa tal. Cuba baca. Wa tal. Wa tal. Nafas himpit. Wa tal. Bunyi tu. Keluarkan. Wa tal. Okey. Okey tu. Okey. Tu huruf ha. Yang seterusnya huruf kha. Macam mana nak matikan kha? Kha ni banyak sikit. Pertama mesti ada hamas. Kha tu nafas lepas. Kedua rokhawah. Suara pula. Rokhawah yang suara kena lepas. Nafas lepas, suara lepas. Kemudian isti'la. Isti'la ni maksudnya pangkal lidah tinggikan. Pangkal lidah mesti ditinggikan. Boleh? InsyaAllah boleh.
supaya bunyi dia tebal. Bunyi dia tebal masa lepaskan nafas dengan suara. Dengar saya bunyikan kha, dia tak menahan ni suara, dia rokhwa, lepas saja suara. Okey, saya letak kepada makhraj jim, makhraj kha, sentuh je. Itu je. Bunyi nafas dan suara. Cuba bunyikan, tebal bunyi dia. Kha bertanda mati, bunyi dia macam ni. Itu je. Cuba. Jangan sampai terlepas suara. Kalau dah terlepas suara, tu dah jadi satu harakat. Kha, tu satu harakat. Ini nafas saja. Itu saja. Nafas saja, nafas yang tebal cuba. Kena berlatih supaya bunyi dia keluar. Yang jadi tak bunyi-bunyi ni sebab tak dilatih Okey. Kha, kita ambil perkataan yang ada huruf kha. Ni. Saya baca Syekh. Keluarkan suara kha tu. Syekh. Cuba bunyi. Syekh. Kha, keluarkan huruf kha tu. Syekh. Bunyi kha yang tadi. Tu. Syekh. Kena bunyi. Syekh. Syekh. Okey, perubahan. Okey. Right. Kemudian huruf dal. Macam mana nak matikan dal? Kita tengok huruf dal dulu. Dal kalau mati, kalau dia nak dimatikan, pertama suara dal tu ketika mati tahan dulu suara dia. Tahan. Syiddatun maksudnya tahan suara. Tahan terus. Tahan. Lepas tu baru pantulkan. Dal tu. Tahan. Kat ujung lidah. Tahan. Pantulkan. The. Tu bunyi dia ketika mati. Tahan. Lepas. The. Dua. Cuba lagi sekali. Cuba. Tahan. The. 3. 4. Tahan. The. The. Bunyi pantulan suara. The. 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 Tahan. The. Kemudian dia pantulan qalqalah. Okey, mari kita lihat pada ayat. Ni dia. Nampak? Dal mati, mim pun mati. Dua-dua mati dan keadaan tidak merosakkan satu sama lain. Itu yang penting. Tak ganggu satu sama lain dengan bunyi kita yang kita buat Dengar saya baca. Bihamd. Bihamd. Matikan. The pantulkan. Bihamd. Cuba baca. Bihamd. Bihamd. Yeah. Bihamd. The jangan t. Guna suara. The. Bihamd. The. D-E-K. The. Bihamd. Bihamd. The. D-E-K. The. Bihamd. Gitu. Bihamd. Bihamd. Tu latihan. Perbanyakkan latihan ni. Saya dah bagi ni perkataan yang ada dalam Quran. Kita berlatih banyak kali lah. Bagi mahir Right. InsyaAllah. Bagus. Bihamd. Kemudian huruf seterusnya huruf zal. Okey. Zal. Zal. Macam mana nak bunyi dia? Huruf zal ni. Tengok kat sini. Itu dia. Huruf zal, dia sifat dia kalau nak matikan, sifat dia adalah rokhawatun. Suara kena lepaskan suara. Okey. Kat mana? Kat ujung lidah. Lidah mesti keluar berpegang, berpaut pada gigi atas. Berpaut ke gigi atas. Rokhawatun. Suara mesti lepas huruf zal. Kemudian bunyi dia nipis. Macam nak nipiskan bunyi, kena infitah. Nampak ni? Melebarkan mulut. Lebar-lebar. Supaya bunyinya nipis. Kekal tidak menderita. Okey, huruf zal. Dengar, saya buatkan. Lidah pegang gigi atas. Lebar mulut, infitah, lebar. Buka lidah. Bunyikan suara kat situ. Kat ujung lidah tu. Cuba. Cuba bunyi. Bunyikan latih. Lagi. Bunyi lagi.
Betul. Betul. Boleh. Bunyi suara ujung lidah gegarkan lidah, ke ujung lidah tu bergegar. Ya bukan desirkan. Desiran tak nak. Jangan bunyi z, itu jangan. Itu bukan sifat dia. Suara. Suara. Suara dekat kat gigi tu. Gigi atas, tekan gigi atas. Itu desiran. Z, itu salah. Jangan guna desiran. Guna suara. Letak je lidah tu. Gegarkan. Suara. Itu suara. Itu desiran, bukan. Bukan z, bukan. Itu desiran. Suara. Tak mahu ganggu saya tengah kuat gigi lah. Susah sikit. Susah sikit. Suara. Gegaran suara pada ujung lidah. Memang dia agak tersekat-sekat sikit. Kena latih. Sebab kita baru jumpa. Ni baru nak berlatih ni. Ambil masa sikit. Kena ulang banyak kali. Ulang dulu. Sampai lembut. Jangan keraskan lidah. Jangan tekan kuat-kuat. Lembutkan lidah. Lembutkan lidah. Sentuh. Suara 2. Suara. 3. Suara. 4. Suara. Guna suara. 5. Suara. Okay, cukup tu latihan. Zal kita lihat kepada atas. Okay, ingat ada berapa bunyi tu? Satu bunyi, satu harakat. Kha ketika mati. Tadi dah bunyi. Kha mati setengah harakat. Zal mati setengah harakat. Jadi matikan, cuba baca ayat dia. Dengar saya baca. Cuba baca. Suara zal. Cuba. Guna suara. Suara. Baca. Lidah tu keluar macam ni lidah. Pegang gigi atas. Bukan this. Dia tak ada bunyi this. Dia bunyi suara. Bunyi suara lidah. Kedudukan lidah macam ni. Kedudukan lidah seperti ini. Keluarkan lidah di antara gigi. Di antara gigi. Mana lidah antara gigi? Tengok gambar raja yang saya tunjuk ni. Lidah kena macam tu. Lidah, kedudukan lidah mesti begitu. Supaya bunyi dia, bunyi suara tu jelas. Cuba bunyi. Ini untuk huruf zal saja. Kha dalam gambar raja ni untuk huruf zal. Zal macam ni. Kha jangan macam ni. Kha buka je. Huruf zal, buat lidah macam tu dalam gambar raja. Zal, letak lidah macam tu baru bunyi. Buat latihan. Cuba baca. Matikan kha dulu. Matikan dulu. Dia kena matikan. Kena bunyikan semua sekali ni. Satu satu kha. Jadi bunyi dia matikan ni dulu. Matikan kha ni dulu tebal. Pangkal lidah naik bagi tebal. Lepas dah bunyi kha, baru matikan zal. Lidah keluar. Suara Sikit je. Jangan banyak.
Suara, suara. Guna suara. Gagalan suara. Okay. Baik. Nampak ayahnya kena latih ni dululah. Latih sampai mana ni? Tak boleh banyak-banyak lah. Dah banyak ni daripada Hamzah sampai Zal. Latih dululah macam tu. Okay. Latih dulu Hamzah sampai Zal. Latih saya tanda siap-siap ni. Saya tanda kat situ. Jadi latih sampai situ dulu lah. Sebab bunyi yang tadi pun banyak yang perlu dimantapkan dulu. Tak boleh banyak-banyak ni. Buat latihan dulu minggu depan. Baru kita ni lah. Kita alih. Kita tambah lagi huruf seterusnya. Lepas huruf zal. Itu huruf apa? Ra. Sebab ra ada tebal, ada ra nipis. Kena ada bunyi dulu tu. Kena belajar bunyi dia. Okay. Jadi setakat ni berlatih yang ini dululah kalau macam ni. Berlatih yang ini dulu. Sebab bagi nak untuk dapat kemantapan dulu. Kena dibiasakan dulu. Ulang banyak kali. Ulang banyak kali sampai kita kuasai. Daripada Hamzah. Okay. Tahan terus. Ar-ru'b. Okay. Ar-ru'b. Wara'ait. Okay. Al-hajj. Al-harj. Watal. Watal. Syekh. Syekh. Bihamd. Bihamd. Guna suara. Okay. Sekarang kita buka soal jawab. Ada soalan nak tanya, kita buka. Silakan. Kalau nak tanya. Kita tinggalkan soal jawab dulu sebelum tutup. Kalau tak ada soalan, kita tutup. Kita nak mantapkan dulu ini, buat latihan dulu. Ada soalan, boleh tanya insyaAllah. Silakan. Ustaz, huruf zal tu bunyi dia macam mana Ustaz? Ya, tadi saya dah ajar. Lidah, keluarkan lidah tu. Ni lidah keluar macam ni. Lidah. Huruf zal lah. Zal saja yang lidah keluar macam ni. Zal saja. Yang kha, macam biasalah. Hujung halkum. Atau kha. Untuk zal, mati lidah pegang macam ni. Keluarkan semua daripada lidah tu. Okay. Okey, terima kasih Ustaz. Boleh insyaAllah. Ada soalan nak tanya lagi? Silakan. Soal jawab. Tanya tentang surah, ialah ni surah apa? Surah An-Nasr. Yang Izaja tu. Izaja, okey. Wal Fath, dia sama juga Ustaz, sama dengan maksud sama je. Yang Wal Fath, sama dia, ha tu dia sama juga Ustaz. Dia apa? Sama-sama. Ha dia sama. Saya baca wal fath, ta mati dengan tahan dulu suara, ta tahan suara dan lepas nafas. Fath. Fath tahan suara, lepas nafas. Tu ta lah. Ta tu matikan dulu. Fath. Fath. Matikan ta dulu. Ha nanti dulu. Biasakan. Ha nanti jap. Matikan ta dulu. Fath. Okey, dah lepas ada bunyi nafas pada ha. Sekarang pada ta. Sekarang baru matikan ha. Ha himpit suara, himpit nafas. Himpit. Lepas. Bunyikan ha yang dihimpit nafasnya. Himpit nafas. Bunyikan. Nanti. Bunyi ha saja. Ha sahaja. Yang ta dah sudah tadi. Ha saja. Bunyikan. Bunyi. Bunyi macam tu. Okay. Tu bunyi ha. Latih bunyi ha.
Bunyi ha. Ha. Bunyi nafas saja. Ha dia nafas saja. Nafas yang dihimpit. Bunyi dia kuat. Okey, jadi kalau kita baca ayat ni, sekarang kita cantum. Tapi jangan cantumkan bunyi dia. Dia bunyi dia asing-asing. Wal fat. Gitu. Nampak? Cantik bunyi dia satu-satu bunyi. Wal fat. Berbunyi. Wal fat. Okay, bagus. Wal fat. Cuba baca. Wal fat. Fat. Wal fat. Jangan laju. Habiskan ta dulu. Fat. Fat. Ta dulu. Fat. Nafas keluar. Fat. Keluarkan nafas. Fat. 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 Lepaskan dulu. Fat. Fat. Okay, nafas. Fat. Nafas dia tu. Wal Lepaskan. fat. Fat. Nafas tu. Nafas lepaskan dulu untuk ta. Fat. 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 Lepaskan. Selagi tak lepaskan, tak boleh matikan ha. Kena sempurnakan dulu bunyi dia. Huruf ta tu. Wal fat. Wal fat. Ada huruf. Maksudnya huruf ta tu matikan Ustaz. Matikan dulu. Fat. Matikan ta dulu. Lepas tu baru matikan ha. Gitu. Jangan cantum. Wal fat. Tak keluar. Nafas tak keluar. Fat. Fat. Keluarkan nafas dia. Mana ta tu macam ada hamas tu apa Zat? Masa Yelah, ta tu kita lepaskan hamas lah tu. Yang nafas tu hamas lah. Nafas tu hamas. Dia jangan tinggalkan hamas. Fat. Fat. Tu ni yang ujung bunyi. Tu hamas lah tu. Tu nafas dia. Okay. Wal fat. Okey. Jadi lepas matikan ta, baru matikan ha. Ha mati, himpit nafas. Himpit. Dia akan kuat bunyi dia. Jadi bacaan dia. Wal fat. Fat. Nampak? Baca. Wal fat. Okey. Ha. Fat. Nafas himpit. Baru kuat bunyi dia. Wal fat. Wal fat. Macam tu. Okey tu. Boleh sebab tu. Maknanya kena banyak latihan lah. Tu saya kata tadi ulang. Sebab berapa? Sebab nak dapat tu bukan senang. Sebab kita baru nak betulkan. Jadi bukan senang nak dapat terus. Kena ambil masa. Jadi kita kena. Ayat yang kedua tu macam mana Ustaz bunyi dia? Ayat kedua apa? Yang mana tu? Yang ayat tadi tu. Mana tu? Surah apa? Kalimah tadi. Ni tadi. Ara'aita. Ini. Wara'ait. Matikan ta. Wara'ait. Matikan dia. Wara'ait. Wara'ait. Macam tu. Macam tu Ustaz. Tu je. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Tak apa, pelan-pelan. Benda ni memang. Benda ni bukan selalu jumpa kita nak belajar ni. Sebab dulu pun kita tak belajar kan. Yelah betul je. Benda ni kena ada buat kajian sedikit. Kajian kenapa banyak orang tak matikan huruf hijaiyah ni. Ketika mati puncanya inilah puncanya. Mereka ada huruf-huruf yang mereka belum kuasai lagi ketika mati. Okey. Jadi kita sampai mana? Baru sampai mana jadi? Sampai huruf zal saja dulu. Buat latihan lah. Buat latihan nanti minggu depan nak test sekali lagi. Ada perubahan tak? Cara mematikan dia. Baru kita sambung huruf zal, sin, shin. Kita sambung untuk perbincangan selanjutnya. Kita raikan soal jawab lagi lah. Siapa ada soalan boleh kemukakan.
Ya. Ya, ada lagi soalan nak tanya? Nak baca pun boleh. Okey, kalau tak ada masalah, kita buat latihan dulu. Dalam tempoh seminggu ni. Okey, minggu depan nombor kita jumpa untuk latihan seterusnya lah. Wallahu a'lam. Ikut sampai saya baca doa dan Allah pemudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tangguh tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, sama. Aku liqali hadha. Astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam.